والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah yang diterbitkan oleh Ustaz Syafiq Zulkifli. Kita sampai kepada siri yang ke-65, yaitu mengenai peperangan Khaybar. Dalam siri yang lalu saya perbahaskan berkenaan dengan perjanjian damai Hudaybiyah dan juga bercerita tentang Bai'atu Ar-Ridwan. Bai'at Ridwan saya kupas panjang lebar berkenaan dengan kenapa dinamakan Bai'atur Ridwan, dan juga diceritakan juga berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisytiharkan akan keridhaannya kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pemberitahuan dari Allah kepada kita akan orang-orang yang sudah didahului oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keridhaannya, yang kita generasi setelah mereka adalah diminta untuk menyebutkan ridha Allah untuk mereka disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahulukan keridhaannya ke atas mereka. Dengan demikian setiap kita menyebut nama sahabat, kita sebutkan radhiyallahu anhu sebagai mengikuti kepada sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sidang pendengar di IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung kembali pelajaran Fiqhus Sirah dalam bab peperangan Khaybar. Terlebih dahulu kita ingin mengkaji dan mengupas tentang nama Khaybar itu. Khaybar dikatakan bahwasanya nama kepada salah seorang daripada Amaliqah yang datang bersama dengan Yathrib dan menempati kawasan yang Madinah dahulu itu sebelum dinamakan Madinah dinamakan Yathrib, disebabkan oleh kerana orang pertama yang duduk di negeri itu adalah bernama Yathrib. Ini salah satu sumber yang memberitahukan kenapa Madinah sebelum diberi nama Madinah bernama Yathrib. Yang pertama, sebabnya adalah orang pertama yang duduk di situ adalah bernama Yathrib. Sebab yang kedua adalah disebabkan oleh kerana Yathrib itu artinya adalah yahlik atau celaka, disebabkan oleh kerana Madinah pada waktu itu adalah dilanda sebuah wabak penyakit yang kalau orang luar datang masuk ke kota Madinah dan terkena wabak penyakit itu akan boleh menyebabkan kebinasaan dan kematian. Maka kebinasaan itu atau kematian seseorang yang terkena wabak penyakit di kota Madinah, maka Madinah diberi nama Yathrib atau yahlik atau binasa. Sebab kalau masuk sana boleh binasa bila mana terkena wabak penyakit. Ini dua sumber yang memberitahukan kenapa Madinah sebelum diberi nama Madinah dinamakan Yathrib. Yathrib bagi mereka yang mengatakan kalau Madinah itu sebelum diberi nama Madinah bernama Yathrib disebabkan oleh kerana penghuni atau penduduk pertama yang duduk di kawasan itu bernama Yathrib. Yathrib ini mempunyai saudara bernama Khaybar. Khaybar menempati kawasan yang dinamakan Khaybar yang berlaku peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kawasan Khaybar diberi nama Khaybar disebabkan oleh karena orang pertama duduk di situ bernama Khaybar. Yang Khaybar ini adalah merupakan adik-beradik dengan Yathrib yang dinamakan Madinah awalnya sebelum nama Madinah dengan nama Yathrib. Yakni nisbah kepada seorang adik-beradik Khaybar dengan Yathrib. Peperangan Khaybar ini, sidang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi. Disebabkan oleh kerana Khaybar itu adalah golongan daripada Amaliqah yang ada merupakan dari bahagian
golongan orang-orang yang ada kaitan dengan Yahudi, sehingga peperangan itu dinamakan peperangan Khaybar. Ianya berlaku lebih kurang 1 bulan lebih daripada perjanjian damai Al-Hudaybiyah yang berlaku pada bulan Dzulqa'dah. Maka 1 bulan setelah itu, yakni setelah bulan Dzulhijjah, yaitu pada penghujung bulan Muharram, berlaku tahun ke-7 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, berlakulah peperangan Khaybar. Negeri Khaybar ini atau kawasan Khaybar ini adalah satu kawasan yang besar dan luas, mempunyai sistem tersendiri dan cara kehidupan yang berbeza dengan cara kehidupan di kota Madinah, di mana negeri atau bandar atau kota Khaybar ini adalah dipenuhi dengan husun, yakni dipenuhi dengan benteng-benteng. Di sekian atau di dalam daerah Khaybar ini ada di situ, di dalam kawasan Khaybar ini pelbagai benteng, yang setiap kawasan itu ada pagar atau benteng yang melindungi penghuni atau penduduk Khaybar. Di situ ada benteng Asyaq, di situ ada benteng Al-In'am, di situ ada benteng An-Natah, di situ ada benteng Al-Kathibah. Ada lebih daripada 1 benteng di mana kaum Yahudi yang hidup di kawasan itu adalah mendahulukan safety atau keamanan dengan hidup di sebuah kawasan yang berbenteng, agar supaya tidak mudah untuk dicerobohi oleh mana-mana pihak atau musuh-musuh yang ingin memusuhi atau memerangi kepada mereka. Mereka sudah terlebih dahulu mempersiapkan keamanan di negeri yang mereka hidup. Dalam benteng-benteng itu ada benteng yang besar, yang begitu kuat dan susah untuk dicerobohi oleh mana-mana pihak yang ingin menceroboh ke benteng atau kawasan benteng Khaybar ini. Ini adalah reka bina daripada kawasan Khaybar yang didiami ataupun dihuni oleh bangsa Yahudi. Kawasan ini adalah berada lebih kurang 96 batu atau lebih kurang hampir 100 batu daripada kota Madinah atau daripada utara kota Madinah ke arah Syam, yang jarak antara kota Madinah dengan Khaybar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini adalah mengajak ramai daripada kaum muslimin. Terdapat beberapa riwayat yang berbeza satu dengan yang lain tentang jumlah bilangan kaum muslimin yang ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini. Ada yang mengatakan 1.400 pejuang di antara mereka yang menunggangi kuda ataupun yang berjalan kaki. Ada yang mengatakan jumlahnya lebih daripada itu. Falhasil jumlah kaum muslimin pada waktu itu adalah cukup ramai, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah tentera yang begitu ramai itu adalah mengajak kepada kaum muslimin agar supaya tujuan dan matlamat daripada keluarnya Rasulullah bersama dengan mereka adalah untuk berjihad. Kawasan Khaybar ini adalah termasuk negeri ataupun bandar yang kaya dengan tanaman korma dan tanaman-tanaman yang lain, sehingga kebendaan ataupun kekayaan Khaybar ini adalah cukup melimpah, dan ini adalah menjadi dugaan kepada kaum muslimin sebahagian yang mereka ingin ikut dalam peperangan itu demi untuk hanya meraih harta rampasan perang bila mana berjaya dalam peperangan itu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan taklimat kepada mereka, la takhruju ma'i illa raghibin fil jihad, fa ammal ghanimah fala.
kata baginda Rasulullah, jangan kamu keluar bersama aku kecuali dalam keadaan menginginkan meraih ganjaran jihad. Adapun sesiapa yang hanya mengharapkan harta rampasan perang, maka tidak akan dapat atau tidak akan diberi. Dengan demikian, ini taklimat pertama Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Ketika ingin keluar berjihad, maka arahan dan taklimat itu ada direspon positif oleh kaum muslimin dengan menjadikan matlamat utama daripada jihad itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ketelusan di dalam beribadah, oleh kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin rubba maqtulin baina as-saffaini Allahu a'lamu bi niyyatihima, atau rubba qatilaini fi as-saffaini Allahu a'lamu bi niyyatihima. Yani mungkin terdapat di situ peperangan ataupun apa itu saling berperang satu dengan yang lain. Allah yang Maha tahu akan niat daripada masing-masing itu apa. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan masalah niat di dalam masalah peperangan itu, karena itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang cukup masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai dengan niatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih menuliskan dalam kitabnya Fiqhus Sirah, ketika berjalan bersama dengan kaum muslimin dan menghampiri kepada negeri atau kota Khaybar, baginda bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma Rabbas samawati wa ma adlalna, ya Allah Tuhan langit-langit dan apa-apa yang dilindungi oleh langit itu, wa Rabbal ardina wa ma aqlalna, dan Tuhan kepada bumi-bumi dan apa yang ada yang ditempati oleh bumi itu atau di atas bumi itu, wa Rabbas syayatina wa ma adlalna, dan Tuhan kepada syaitan dan apa yang dilakukan daripada kesesatan oleh syaitan itu, wa Rabbar riyahi wa ma dharaina atau adraina, dan Tuhan kepada angin-angin dan apa yang dibawa oleh hembusan angin itu, atau apa yang dihembuskan oleh angin itu. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan negeri ini dan kebaikan penghuni negeri ini dan kebaikan apa yang ada di dalam negeri ini. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan dan kejahatan negeri ini, kejahatan penghuni negeri ini, dan kejahatan yang ada di dalam negeri ini. Kemudian baginda bersabda, uqdumu bismillah, teruskanlah wahai sekalian kaum muslimin dengan nama Allah, dalam riwayat yang lain ala barakatillah, dengan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, digalakkan bila mana seseorang datang ke sebuah negeri atau bandar, bila mana bermusafir dan sampai ke bandar dan negeri itu, adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di negeri itu, dan kebaikan penghuni negeri itu, dan juga kebaikan yang tersimpan di dalam negeri itu. Pada masa yang sama berlindung kepada Allah daripada kejahatan negeri itu, kejahatan penghuni negeri itu, dan kejahatan apa saja yang ada di dalam negeri tersebut. Demikian ada bagi seseorang bila mana bermusafir, keluarnya membaca bismillah tawakkaltu Allah dan doa safar yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bila mana sampai adalah berdoa kepada Allah, meminta kebaikan negeri, kebaikan yang Allah letakkan dalam negeri itu dan penghuni negeri tersebut, serta berlindung daripada kejahatan dan keburukan negeri dan penghuni negeri tersebut. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ketika menghampiri ke bandar atau negeri Khaybar, baginda sampai di waktu malam hari
dan kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana ingin memerangi di sebuah tempat atau sebuah kawasan, di sebuah daerah, baginda tidak terus memerangi sebelum memastikan terlebih dahulu akan baginda mendengarkan suara azan atau tidak. Bila mana di negeri yang dihampiri oleh baginda Rasulullah terdengar suara azan, maka baginda tidak akan memerangi negeri tersebut, kerana negeri itu adalah adanya kaum al-muslimin, sementara memerangi kepada negeri yang di situ ada kaum muslimin adalah akan menyebabkan pembunuhan kepada mereka yang diharamkan darahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginda akan tinggalkan dan tidak memeranginya. Akan tetapi bila mana tidak didengarkan suara azan, azan di sini tentunya adalah azan di waktu subuh, disebabkan baginda sampai di waktu malam hari, dan azan pertama yang akan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah azan di waktu subuh. Bila mana tidak terdengar suara azan, barulah baginda akan melangsungkan peperangan yang dirancang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu, ketika baginda sampai berhampiran dengan kawasan Khaybar dan pagi hari tidak mendengarkan suara azan, barulah baginda Rasulullah mempersiapkan tenteranya untuk menyerang negeri Khaybar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi itu melihat kaum Yahudi baru mereka keluar dengan membuka pintu benteng-benteng mereka. Yang saya katakan tadi adalah ada banyak benteng di dalam benteng itu, di dalamnya pun ada benteng-benteng yang lain juga. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka kaum Yahudi yang tidak sedarkan diri kalau baginda Rasulullah bersama dengan kaum muslimin yang sedang ingin memerangi kepada mereka. Kaum Yahudi keluar daripada rumah mereka melihat kumpulan tentera yang begitu besar dan ramai daripada tempat yang berjauhan. Maka kaum Yahudi yang melihat jumlah bilangan yang begitu besar, mereka semua kembali dengan ketakutan dan berteriak, Muhammad wal Khamis, Muhammad wal Khamis. Yani mereka mengungkapkan dengan kata Muhammad wal Khamis. Al-Khamis artinya adalah satu kumpulan tentera yang ramai atau yang banyak. Disebutkan Khamis daripada kata khamsah, itu 5. 5 yang dimaksudkan adalah bahagian tentera yang disusun, diatur mengikut strategi peperangan, dibagi menjadi 5 bahagian. Sayap kanan, sayap kiri, kemudian barisan hadapan, barisan belakang, dan barisan tengah. Jadi ada 5 penjuru tentera yang diatur oleh baginda Rasulullah sebagai tanda ramainya tentera dan strategi peperangan yang begitu tepat. Maka kaum Yahudi yang melihat jumlah bilangan dan strategi peperangan yang sedang disusun oleh baginda Rasulullah, mereka mengatakan, berteriak Muhammadun wal Khamis, sambil mereka lari bertunggang langgang masuk ke benteng mereka dalam keadaan mereka ketakutan. Mereka kaum Yahudi yang keluar daripada rumahnya itu membawa me'wal atau membawa cangkul, membawa alat-alat untuk datang mereka ke ke tanaman ataupun ke sawah ataupun ke ladang mereka untuk mereka bekerja, karena itu adalah merupakan sumber penghidupan mereka. Dan sebagaimana saya katakan, Khaybar adalah mempunyai kekayaan yang begitu banyak, khususnya dalam bidang pertanian, korma dan juga tanaman-tanaman yang lainnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mereka yang keluar daripada kaum Yahudi lari kembali ke benteng mereka dalam keadaan ketakutan, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar, Khaybar. Allah Maha besar, akan hancurlah Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundirin. Baginda mengatakan Allahu akbar, Allah Maha besar, dan Khaybar akan hancur, akan runtuh.
yakni melihat lari ketakutan mereka kaum Yahudi sebagai isyarat akan kekalahan yang akan dialami oleh mereka, dan baginda meletakkan optimis kepada perbuatan mereka yang lari tunggang langgang. Baginda mengatakan akan hancurlah Khaybar. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad menyampaikan, mengatur strategi peperangan pada waktu itu. Kemudian baginda Rasulullah didatangi oleh seorang bernama Al-Hubab ibn al-Munzir, mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah posisi engkau di tempat ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah ini adalah merupakan strategi yang engkau inginkan?" Kata baginda Rasulullah, ini adalah merupakan satu strategi yang boleh untuk diperbincangkan, dimusyawaratkan. Maka Al-Hubab bin Munzir mengatakan, "Ya Rasulullah, tempat ini tidak sesuai untuk kita diam di sini, disebabkan oleh kerana tempat ini agak rendah, sementara benteng-benteng Yahudi itu adalah mempunyai satu mempunyai bahagian atas benteng itu yang menjadi tempat kaum Yahudi untuk menyerang daripada bahagian atas benteng kepada kaum muslimin yang berada di bawah. Sesungguhnya mereka itu, wahai Rasulullah," kata Al-Hubab bin al-Munzir, mengatakan, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang pandai dan jitu di dalam memanah. Maka mudahlah kaum muslimin akan terkena serangan panah bila mana berada di kawasan ini. Maka baginda pun menerima pandangan daripada Al-Hubab bin al-Munzir, dan baginda mengatakan, petang nanti kita pindah ke tempat yang lebih selamat. Barulah baginda pada waktu petang berpindah ke tempat yang lebih selamat. Dalam hal ini kita melihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana sentiasa disifatkan kerap dan suka untuk bermusyawarah dan menerima pandangan-pandangan daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhum syura bainahum, dan dalam perkara-perkara yang melibatkan kepada mereka adalah dimusyawarahkan. Alangkah baiknya bila mana setiap perkara khususnya yang melibatkan kepada kaum muslimin diselesaikan melalui meja perundingan atau permusyawaratan dengan mengedepankan kepentingan ramai atau kepentingan umum berbandingkan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifatnya pribadi atau khusus. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menyampaikan taklimat akan strategi peperangan. Kemudian baginda Rasulullah membahagikan bendera-bendera yang ada pada waktu itu. Baginda mempunyai lebih daripada satu bendera. Ada yang berwarna hitam, dinamakan Al-Uqab. Baginda pun memberi nama kepada benderanya juga. Ada yang berwarna putih. Tertulis di bendera yang berwarna putih itu, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tulisan La ilaha illallah itu adalah dengan warna hitam, sehingga nampak kontras antara warna putih dengan hitam. Dan di situ juga ada bendera Rasulullah berwarna kuning. Maka dalam hal ini masing-masing bendera itu diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang dipilih untuk menjadi panglima dengan tentera-tentera atau sayap kanan dan sayap kiri masing-masing ada panglima yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghantarkan beberapa tentera untuk meruntuhkan benteng-benteng Khaybar itu, akan tetapi tidak berjaya. Maka baginda pun pada akhirnya mengepung kepada benteng-benteng di sana selama beberapa hari, bahkan dikatakan bahwasanya lebih daripada 10 hari dikepung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menyerahkan bendera itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membuka benteng, akan tetapi tidak berjaya kali itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibn Hibban dan juga Imam Hakim daripada hadis Buraidah ibn al-Khatib mengatakan,
Pada waktu peperangan Khaybar, baginda Rasulullah menyerahkan bendera kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar membawa bendera itu dan kembali dengan tidak berjaya membuka benteng Khaybar itu. Keesokan harinya baginda menghantarkan Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu Sayyidina Umar pun pergi, kemudian kembali dan tidak berjaya untuk membuka benteng Khaybar itu. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya akan berikan bendera ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada waktu itu, kata perawi mengatakan, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Malam itu kaum muslimin adalah berbincang-bincang, tertanya-tanya siapa agaknya orang yang akan atau yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang akan memegang bendera itu. Sifatnya adalah dia adalah cinta Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan pertolongan atau kemenangan melalui orang itu. Maka pada esok hari, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak pernah ingin menuntut untuk menjadi seorang pemimpin setelah saya memeluk kepada agama Islam, melainkan pada waktu itu, yakni pada malam, pada hari itu, yakni setelah mendengar Rasulullah beritahu, esok aku akan bagi bendera ini kepada seorang yang cinta Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Umar pun menginginkan kalau beliau yang akan dipilih oleh Rasulullah, dan mengatakan, saya tidak pernah teringin untuk menjadi pemimpin kecuali pada hari itu, sebabnya adalah ingin meraih gelaran ataupun pujian ataupun kedudukan cinta Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Sehingga pada waktu itu pada sebahagian para sahabat adalah berdiri di hadapan Rasulullah dan menunjukkan meninggikan tubuh badannya dengan harapan agar dipilih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, maka baginda Rasulullah ketika melihat ataupun mengumpulkan para sahabat, baginda bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Maka diberitahukan kalau Sayyidina Ali pada waktu itu adalah sakit mata, sehingga kedua matanya pada waktu itu tidak boleh melihat. Dan sakit Sayyidina Ali pada hakikatnya adalah ketika berada di Madinah lagi, dan sempat beliau terlambat tidak ikut keluar bersama dengan Rasulullah SAW disebabkan oleh kerana matanya sakit. Akan tetapi oleh kerana beliau tidak ingin terlepas peluang untuk berjihad, setiap kali baginda keluar, melainkan beliau ingin bersama dengan baginda Rasulullah SAW, maka beliau memaksakan diri untuk keluar daripada kota Madinah dalam keadaan mata yang sakit dan tidak dapat melihat, dengan dipapah ataupun dipandu oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah mana Ali bin Abi Thalib, diberitahukan kalau berada di kemahnya sedang sakit mata dan tak boleh melihat. Maka Nabi menyuruh memanggil kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali pun dipandu ataupun dibimbing oleh seorang bernama Salamah ibn al-Aqwa untuk dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka dibaringkan oleh baginda Rasulullah di pangkuan baginda Rasulullah. Lalu baginda meludahi atau mengambil ludah Rasulullah, diletakkan di telapak tangannya, lalu diusapkan kepada kedua mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mataku terbuka seketika dan sembuh seketika. Fama ramattu ba'da yawma idzin. Fama ramattu ba'da yawma idzin. Saya tidak pernah lagi sakit mata setelah itu. yakni tidak pernah lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkena penyakit mata disebabkan oleh kerana diubati oleh ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sidang pendengar dikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah satu perkara khariqal adah yang luar biasa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menjadikan ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penawar dan obat kepada penyakit, dan ini adalah berlaku lebih daripada sekali kepada Sayyidina Ali dan juga kepada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan panjang lebar para ulama memperbincangkan tentang apa yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan ludahnya, kemudian cakap dengan kencingnya, yang berkaitan juga dengan darahnya. Ada pembahasan panjang lebar para ulama berkenaan dengan tubuh badan atau jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ianya adalah tidak sama dengan tubuh badan dan jasad sesiapa sahaja yang ada di atas muka bumi ini. Seperti tubuh badan dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi pernah minum darah Nabi, Ummu Aiman pernah minum kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keseluruhannya adalah disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda memberikan dalam beberapa hadisnya, bagi yang meminum itu darah Nabi diberitahukan kalau begitu kau tak akan disentuh oleh api neraka. Yang Ummu Aiman yang meminum kencing Nabi diberitahukan kau tak akan terkena penyakit dalam perut kamu. Wahakala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sembuh matanya dan diberikan bendera itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin peperangan itu dan akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali pada waktu itu tidak menuntut apa-apa kedudukan untuk menjadi panglima ataupun menjadi pemimpin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bila mana menghendaki kepada sesuatu, apa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Bukan apa yang menjadi keinginan kepada kita itu yang akan kita dapat, melainkan bila mana apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang pasti akan didapat, walaupun orang yang mendapat itu tidak mencari ataupun tidak menuntut. Tentunya apa yang diinginkan oleh Allah pasti akan diberikan kepada sesiapa, walaupun orang itu adalah tidak menuntut pemberian tersebut. Hadirin sidang pendengar atau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu cukup pantas mengajar kepada kita, insyaallah. Pada siri yang akan datang kita akan sambung kembali berkenaan dengan peperangan Khaybar pada siri yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman dan penghayatan akan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.